Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Akhirnya hari ini sahabat semua, pengkhianat negara telah didakwa kerana membuat hasutan, kerana membuat tuduhan yang begitu berat kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya negara kita pro kepada Israel. Butakah, pekapkah telinga mereka sehingga tidak melihat usaha dan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita? Sibuk ke sana ke sini hanya untuk mahu melobi kerajaan ataupun negara-negara Islam untuk menekan, menghentikan supaya gencatan senjata dilakukan oleh Israel yang begitu kejam dalam melakukan pembunuhan beramai-ramai. Tapi hari ini seorang rakyat Malaysia dikenali sebagai Papa Gomo pula membuat tuduhan yang begitu berat. Apabila didakwa ke mahkamah, beliau sendiri tidak mengaku bersalah. Di mana letak kemaluannya sahabat-sahabat semua? Dan kerana itu kita boleh anggap beliau adalah pengkhianat negara, sama seperti Raja Petra, Raja Fitnah nombor 1 yang keluar negara kerana disaman, kalah saman, lalu melarikan diri, tidak berani pengecut untuk berdepan dengan saman-saman yang dihadapinya. Hari ini Lokman Adam menempelak pengkhianat negara ini kerana membuat tuduhan berat. Jadi mari kita dengar apakah yang dikatakan oleh Lokman Adam berkaitan dengan perkara ini, sahabat-sahabat semua. Sudah pun ditangkap dan juga didakwa di mahkamah saudara Azri, Wan Azri ataupun lebih dikenali sebagai Papa Gomo, kerana perbuatan beliau menghasut. Mereka cerita kononnya kerajaan ini kerajaan yang pro Israel, sedangkan kita tahu tuan-tuan bahawa ketegasan kerajaan ini dalam aspek memperjuangkan nasib umat Islam di Palestin sangat tegas. Malah Perdana Menteri bukan setakat bercakap di sidang kemuncak UNGA, United Nations punya perhimpunan ataupun perhimpunan bangsa-bangsa bersatu, di APEC juga dia bercakap, malah dia memberikan teguran secara terbuka kepada Presiden Amerika itu sendiri. Dan kelantangan beliau dikagumi oleh negara-negara luar yang memastikan bahawa negara-negara, sama ada mereka ni pro Israel ataupun pro Palestin, bersatu dalam usaha untuk seia sekata memperjuangkan gencatan senjata di Gaza. Namun ada juga bak kata orang tu beruk-beruk mak yeh ni. Walaupun dia berbulu yang mengeluarkan kenyataan yang sangat-sangat melampau lah bagi saya, mengatakan negara ini pro Israel dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa hari ini bukan setakat isu itu, tetapi dah terlalu melampau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka, sehingga kan ramai yang terpengaruh, percaya dengan wujudnya 120 SD lah, 118 SD lah, kerajaan akan bertukar selepas pilihan raya di 6 buah negeri lah, selepas pilihan raya kecil di Dun Pelangai lah, di Dun Simpan Jeram lah, di Pulai lah, di Kemaman lah. Dan hari ini diberikan pula 1 hari bulan, dah lepas dah 1 hari bulan 1. Kemudian dia bagi pula 18 hari bulan. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini akan menyebabkan negara kita sebenarnya menjadi dalam keadaan tidak stabil. Itu sebabnya saya hari ini mengeluarkan satu kenyataan. Saya rasa dah tiba masanya SOSMA, kalau dulu zaman Mahathir ni, perbuatan mereka yang mensabotaj ekonomi negara, yang mensabotaj rakyat, kestabilan, keamanan yang kita kecapi sekarang ni, sewajarnya mereka ini dihadapkan ke muka pengadilan.
Tetapi kalau nak hadap muka pengadilan, 4 tahun akan datang baru selesai bicara, 5 tahun akan datang baru selesai bicara, maka silap-silap kerajaan yang kukuh 2/3 ni pun boleh jatuh, disebabkan kita ni nak tunjuk terlampau baik. Saya terus terang saya cakap, saya tak berapa setuju bila mana yang Mak Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa janganlah diambil tindakan pada orang yang menghina, mengkritik beliau. Kalau setakat mengkritik ataupun berbeza pendapat, tak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi kalau memfitnah berlebihan, kita tahu itu hak Perdana Menteri untuk mengampunkan orang yang memfitnah dia, tak ada masalah. Tetapi harus ditegaskan bahawa rakyat Malaysia juga mempunyai hak untuk terus mengecapi kedamaian, untuk terus mengecapi suasana ekonomi yang semakin hari semakin baik hari ini, dan untuk terus mengecapi keamanan. Dan hak rakyat ini tidak boleh dicabul dengan membenarkan tindakan bebas memfitnah dianggap sebagai kebebasan bersuara. Ini bagi saya satu benda yang betul. Kebebasan media, ya, silakan, tak ada masalah. Tetapi tidak boleh dibenarkan kebebasan memfitnah, kebebasan mensabotaj ekonomi negara, kebebasan mensabotaj keamanan yang hari ini kita kecapi. Harus diingat, tanpa keamanan yang dikecapi hari ini, tanpa kestabilan politik, pelabur tak masuk kat Malaysia ni. Kita punya foreign direct investment tidak akan meningkat balik. Kita punya kadar pengangguran yang sebelum ini berada dalam keadaan parah tidak akan mengukuh balik. Kenapa kita boleh mengecapi kadar pengangguran yang rendah? Kenapa kita boleh mengecapi kadar inflasi yang rendah sekarang ni? Kenapa kita boleh mengecapi kedudukan ekonomi yang jauh lebih baik? Kita punya pertumbuhan ekonomi yang baik kerana kita ada kestabilan politik dan ekonomi. Tapi kalau dibiarkan manusia macam Raja Petra, dibiarkan manusia macam Papa Gomo, Badrul Hisham, Ratu Badak, Tun Faisal, tak kira lah, siapa sekalipun, Syafiq Murtad, kalau dibiarkan mereka ni berleluasa menabur fitnah, benda yang tak betul, saya risau kerajaan yang stabil pun akhirnya akan tumbang kerana rakyat Malaysia ni, kita kena terima hakikat, bukan semua menggunakan otak mereka yang waras. Ini terima hakikat. Kalau adalah rakyat Malaysia ni 100% pakai otak, tuan-tuan, tak adalah sampai 4.2 juta orang yang mengundi Perikatan Nasional pada pilihan raya lepas. Selepas apa yang Perikatan Nasional buat pada mereka, sehingga mereka hilang pendapatan, mereka hilang pendapatan sempurna, hilang peluang pekerjaan, hilang ahli keluarga, bercerai-berai sepanjang tempoh PKP, sepanjang tempoh lockdown, ada yang pinjam alung, ada yang menyebabkan terpaksa bunuh diri dan sebagainya. Benda tu takkan berlaku, tuan-tuan. Tetapi akhirnya kita tengok bila mereka menyogok pengundi-pengundi dan menabur fitnah yang keterlaluan, ramai yang tak tahulah, tiba-tiba jadi bodoh tak tentu pasal, dan mengundi mereka balik. Dan hari ni saya nak beritahu, cukuplah. Sampai bila nak cerita tentang kerajaan tumbang tapi tak tumbang-tumbang ni? Datang logik mana? Jadi hari ini kerajaan perlu gunakan SOSMA. Kalau dulu zaman Mahathir, mereka sudah pun menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Saya nak beritahu, saya kena ISA ni bukan sekali, 2 kali. Datuk Seri Anwar pun pernah kena. Apa istimewanya mereka ni, yang hari ini melakukan macam-macam langkah. Langkah Dubai lah, langkah sumbang lah, langkah terdesak lah. Takkan kita nak biarkan mereka ni menjahanamkan negara. Kita tahu kerajaan tak tahu.
menjejaskan. Kalau orang Malaysia yang duduk dalam Malaysia ini pun boleh percaya cerita dongeng Raja Petra, cerita dongeng Papa Gomo ni, maknanya tendensi untuk pelabur-pelabur pun percaya dan lari daripada melabur di Malaysia, elak daripada meletakkan duit dalam negara ni, juga ada. Yang akhirnya menerima padah ialah rakyat Malaysia. Itu sebabnya Perdana Menteri perlu berlaku adil. Beliau boleh ampunkan orang yang memfitnah dia, orang yang kata dia macam-macam, tetapi hak rakyat untuk mengecapi keamanan, kedamaian dan ekonomi yang baik perlu juga dijaga. Jangan sampai kita discriminate majoriti rakyat Malaysia kerana kita beri pengampunan kepada 2-3 puak yang mulut macam puaka ni, tuan-tuan. Ini benda yang bagi saya lah, yang saya nak tegaskan pada kerajaan hari ini, yang saya rasa perlu. Hari ini saya ucap tahniah kepada Setiausaha Politik Perdana Menteri yang telah pun mengeluarkan dan telah membuat satu laporan polis bersama dengan rakan-rakan parti politik yang lain berhubung dengan tindakan mereka-mereka yang berusaha untuk melakukan sabotaj, melakukan sabotaj dengan menumbangkan kerajaan. Saya sokong sangat tindakan Datuk Seri Samsul Iskandar Momakin, dan saya rasa tindakan yang paling tepat yang sepatutnya diambil oleh pihak berkuasa hari ini ialah gunakan SOSMA itu. Kita hapuskan ISA, kita wujudkan SOSMA yang lebih demokratik. Nak tahan orang kena bawa pergi magistrate. Kalau ISA zaman Mahathir ni saya nak beritahu, tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu, tangkap dulu di bawah Seksyen 73 dalam kurungan 1. Pegawai polis berpangkat DSP boleh tahan seseorang di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Seksyen 73 dan kurungan 1 ni 60 hari tanpa sebarang pembicaraan. Kemudian Menteri Dalam Negeri ada kuasa tahan seseorang dalam tempoh 2 tahun di bawah Seksyen 8 Akta Keselamatan Dalam Negeri tanpa bicara. Sampai di kem tahanan Kemunting lepas 6 bulan lebih kurang baru ada representasi, baru ada lembaga penasihat yang standard dia lebih kurang macam Hakim Mahkamah Tinggi, yang akan mendengar representasi. Barulah mungkin ada peluang untuk dibebaskan dan sebagainya. Itu pun kalau didapati meyakinkan bahawa dia tersilap tangkap ke apa benda ke, lepas 6 bulan. Tapi hari ini kita ada akta yang lebih demokratik. Nak tahan kena bawa pergi magistrate, kena bawa pergi depan hakim, ada orang yang mengadili. Gunakanlah SOSMA ni, jangan biarkan. Kerana hari ini masalahnya rakyat kita ni lebih daripada separuh tak reti menapis berita. Lebih daripada separuh tak reti nak tabayun, nak cek betul ke ni. Kita cakap berbuih dah banyak kali. Kita cakap berbuih banyak kali. Mustahil ke bawah duli tuanku dalam tempoh tak sampai 20 hari lagi yang tinggal ni, untuk beliau masih lagi berada di tahta. Mustahil untuk baginda tuanku, tuan-tuan, mengambil satu keputusan membelakangkan majlis raja-raja dengan mengangkat seorang Perdana Menteri minoriti, seorang Perdana Menteri yang mendapat simple majority, yang sudah pasti tidak stabil bila-bila masa boleh bertukar kerajaan sekali lagi. Ini saya kena faham, tuan-tuan. Itu mukadimah saya pada malam ni, pada petang ni. Silakan. Okey, Tok. Seperti yang kita tahu kan, kita dah laksanakan akta anti lompat parti dan sebagainya. Bila ada orang kata gerakan mahu menebuk atap ni, Tok, kan, mereka boleh gunakan parlimen untuk buat undi tidak percaya, betul? Itu masalah dia. Mereka tak perlu guna pun. Kita lihat Datuk Seri Anwar selepas mendapat kuasa sebagai Perdana Menteri, bila mana Haji Adi mengatakan dia cukup jumlah.
Apa Datuk Seri Anwar buat? Dia sendiri yang minta supaya diadakan apa yang dipanggil sebagai undi percaya. Parlimen. Dan dia dapat 2/3 majoriti sokongan. Termasuk 10 orang wakil rakyat daripada UMNO yang memberikan SD kepada Muhyiddin pun sokong dia. Jadi apa lagi masalah? Hari ini kalau tak puas hati sangat, 26 hari bulan ni Parlimen buka, usulkan undi tak percaya. Usulkan undi tak percaya. Tetapi kena ingat, kalaupun berlaku undi tak percaya, katalah dia boleh bayar kita punya ahli parlimen ni sehingga menyebabkan ahli parlimen ni tidak memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, jumlah yang menolak Datuk Seri Anwar ni lebih daripada 112 orang. Okey. Kerajaan tumbang. Tetapi adakah mereka boleh mengangkat Perdana Menteri baru? Nak angkat Perdana Menteri baru, pertama sekali, ketua parti yang akan menentukan parti mana mereka nak bergabung dengan Perdana Menteri mana yang dia nak angkat menjadi Perdana Menteri. Kuasa tu ada pada ketua parti. Perikatan Nasional tak mungkin boleh bentuk kerajaan tanpa sokongan daripada UMNO. Barisan Nasional. Daripada Barisan Nasional. Persoalan dia, ketua parti kita ialah Datuk Seri Zahid. Engkau 29 orang tak setuju dengan Datuk Seri Zahid. Datuk Seri Zahid seorang je sign. Setuju untuk kekalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka tak boleh buat apa. Pertamanya, mereka tak boleh dapat sokongan ketua parti. Sebab kita dah ada akta anti lompat parti. Keputusan parti itu mesti dibuat secara en bloc. Tak boleh. SD individu tak laku. Jangan jadi bodoh dengar apa yang diperkatakan oleh Raja Petra dengan ni Musa Menjanggut ni. Kita jangan biarkan diri kita diperbodohkan lagi. Kita dah ada akta anti lompat parti. Okey. Itu pertama. Keduanya saya nak beritahu. Kita nak angkat Perdana Menteri baru mestilah dengan persetujuan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Di bawah kuasa Kebawah-Duli Tuanku lah seorang Perdana Menteri boleh diangkat. Kalau kita dah tahu Perdana Menteri kita ni, kita punya Agong dah menyatakan bahawa Baginda mahukan Anwar untuk terus kekal sebagai Perdana Menteri dan 4 orang Perdana Menteri zaman dia, cukuplah huru-hara dan sebagainya. Maka dari segi logik akal, bagaimana mungkin kita boleh terpedaya dan diperbodohkan dan menelan kebodohan kita sendiri itu dengan mempercayai bahawa dah ada orang yang pergi mengadap ke Bawah-Duli Tuanku. Sedangkan kita dah cek dengan istana, memang tak ada. Tidak ada upacara mengadap dan Hamzah Zainuddin pun kata tak betul cerita tu. Menafikan. Hamzah Zainuddin ni, Setiausaha Agong PPBM, dia sendiri menafikan. Kalau Setiausaha Agong PPBM pun dah menafikan, yang korang percaya lagi dengan Raja Petra ni pasal apa? Ini membuktikan bahawa bukan Raja Petra saja yang gila, korang pun gila. Raja Petra, dia keluar fitnah ni, setiap ayat fitnah yang dia keluar, dia ambil risiko. Dia berada di luar negara, dia tahu dia selamat. Dia kebal. Aku pun tak tahu macam mana dia boleh buat macam-macam pada negara kita ni. Bukan kita tak boleh ekstradisi ke apa? Boleh. Cuba dakwa dia bawah SOSMA ke apa? Kalau setakat kes sivil saman, memanglah kita tak boleh ekstradisi. Tetapi kalau dakwa dia di bawah perbuatan jenayah yang dia buat, nobody is above the law lah. Yang di Pertuan Agong dan Sultan-Sultan Raja-Raja Melayu pun boleh dihadapkan di mahkamah khas. Apatah lagi setakat Raja Fitnah. Betul lah. Raja Putar. Ini kena betulkan.
Tak boleh, kita tidak boleh biarkan. Angkut dia orang ni bawah sosma. Kalau akulah kan, aku tahulah buat macam mana kan. Geram betul. Okey. Patutnya dia tu tiba-tiba dia bangun jadi dia berada di Malaysia. Geram betul. Masalahnya dia menyusahkan orang. Orang duk tanya kita macam-macam. Yang tanya aku ni pun aku geram juga kan. Masalahnya kita ada komuniti WhatsApp. Baca. Komuniti WhatsApp tu saya dah sajikan pelbagai bentuk jawapan. Masalahnya bila kita sajikan jawapan dalam komuniti WhatsApp, korang tak baca, korang tak tengok video-video pendek yang kita hasilkan. Kemudian bertanya berulang kali, betul ke ni, betul ke ni, kan? Aku kadang-kadang aku jawab kasar sikit lah, kan? Kalau dah tanya banyak kali, tak faham bahasa. Kita dah cakap tak mungkin berlaku, kan? Janganlah duk percaya. Cukuplah. There must be a time limit for our stupidity. Nak jadi bodoh tu biar berpada-pada. Kalau boleh jangan bodoh sekali pun, kan? Tapi kalau dah sekali-sekala terbodoh tu tak apa, tuan-tuan. Kita ni bukan maksum. Kita ni manusia biasa. Tapi biar berpada-pada. Itu sebab saya cakap, sekarang ni dia orang bagi tarikh 18 hari bulan tukar kerajaan. Kan? Tanam dalam hati kita, sahaja aku memasang niat 18 bulan 1 ni kerana Allah Ta'ala. Cukuplah aku dengar Raja Petra ke, Papa Gomo ke dan sebagainya. Kalau dah banyak kali kena tipu, korang masih lagi dengar bahalul-bahalul ni, tak tahu nak cakap apa dah. Penatlah tuan-tuan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia sekali lagi pencerahan daripada Lokman Adam. Jadi amat mustahil sebenarnya ya untuk pihak pembangkang Perikatan Nasional, geng-geng tebuk atap, geng-geng sakau negara ini untuk menjatuhkan kerajaan hari ini dengan adanya Akta Lompat Parti. Ya, SD ini tidak lagi boleh digunakan. Boleh kita cakap sebagai haram. Ya, tidak boleh digunakan sebab hanya apa yang boleh digunakan adalah sekiranya ada sokongan secara en blok sebuah parti dan bukannya individu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Papa Gomo, oleh Raja Fitnah, oleh MB Lato-Lato, sudah cukup sudah cukup jumlah 120 ya ahli parlimen dengan SD sekali. SD ini tidak boleh dipakai sahabat-sahabat semua. Jangan jadi bodoh. Kalau bodoh sekalipun janganlah tapau semua kebodohan itu. Itu antara kata-kata yang saya petik daripada atau saya pinjam daripada Brother Iswardi. Dan juga Lokman Adam, jangan memperbodohkan diri lagi. Ya, semua ini hanya persepsi yang cuba diwujudkan oleh pihak pembangkang. Kerana mereka semakin takut. Ya, 18 hari bulan konon jatuh kerajaan ini. 18 hari bulan MB Lato-Lato dibicarakan sahabat-sahabat semua. Dan mereka lah yang begitu takut untuk menjadi kluster mahkamah. Kerana apa? Ya, kerana MB Lato-Lato ini dibicarakan kerana memperlekeh dan menghina raja-raja dan juga yang di Pertuan Agong. Jadi inikah pemimpin parti Islam se-Malaysia yang hanya tahu menfitnah, yang hanya tahu menyakau, rasuah, seleweng dan sebagainya? Fikirkan sahabat semua. Jadi sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Ini penting peribahasanya. Tepuk dada, tanya selera. Adakah anda percaya mau diperbodohkan, diperbudak-budakan, diberi harapan palsu oleh geng-geng sapu bersih ini? Jawapannya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.